Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayarda ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا حجة علينا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat, rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala jami'an wa rahimakum jami'an ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan peluang untuk kita bertemu dalam kuliah bulanan kita, kuliah Tahsinil Quranil Karim, yang mana kuliah ini bertujuan untuk kita memperbaiki, ataupun orang sebelah sini, orang utara kata senta, kita nak senta sebutan kita, hak mana yang longgang, hak mana sebutan yang tak kemah, maka kita akan memperkemaskan insya-Allah dalam ruang waktu yang ada ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita akan mulakan kuliah ini dengan membuat latih dubi. Kita akan bincang satu huruf dan kita akan buat latih tubi pada masa yang sama, dan kita akan tahsin bersama-sama mengikut surah pilihan yang kita dah pilih sebelum ni. Baik, huruf yang kita akan bincang malam ni adalah huruf, ada yang tanda tak? Hari itulah kita berhenti huruf apa? Huruf. Ada siapa yang tanda? Lah, hari itu kita mengaji huruf apa? Habdah. Habdah. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung huruf kha. Huruf kha. Selepas daripada ha, turutannya adalah turutan pada huruf kha. Sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, ayah-ayah, ibu-ibu, rahimakumullah, bila mana kita bercakap tentang huruf, maka kita tak boleh nak lari daripada membincangkan tentang makhraj. Makhraj adalah rumah bagi huruf. Setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran sebanyak 29 huruf, semuanya ada rumah masing-masing. Dan kita nak kena tahu rumah tu. Sebab apa kita perlu tahu rumah tu? Sebab apabila kita mengenali huruf itu, kita mengenali rumah bagi huruf itu, maka sudah tentunya kita akan menyempurnakan hak yang ada pada huruf tersebut. Kita mampu untuk mengeluarkan dia daripada tempat yang betul. Sebelum ni kita main sebutnya, asalkan keluar bunyinya. Tu pun kita baca seorang. Kalau kita baca depan guru, maka guru akan perbaiki kita, akan perbetulkan bacaan kita, sebutan kita. Okey, jadi huruf kha ni, cuba tengok muka surat 5. Semua buka muka surat 5 di dalam buku nota ringkasan ilmi tajwid. Huruf kha salah satu daripada huruf yang rumah dia secara umum
secara umum makhraj dia ataupun rumah dia adalah daripada rengkung. Semua ada 6 huruf. Ada sittatu ahruf. Ada 6 huruf halqiyah. Huruf yang keluar daripada kerongkong ataupun tekak. Kalau kita di sini kita kata rengkung lah. Okey. Tengok dalam gambar rajah muka surat 5 tu. Sebelah kanan dia tulis al-halqu, bermaksud kerongkong. Huruf kha yang kita nak bincang malam ni, huruf ni rumah dia secara khusus adalah pada hujung kerongkong. Hujung kerongkong, si kurungan. Tengok dekat si kurungan, dia tulis kat itu hujung kerongkong. Ada 2 huruf yang bertitik, iaitu huruf ghain dan juga huruf kha. Depa ni duduk dalam satu rumah. Rumah depa di mana? Rumah depa di rengkung. Lebih khusus lagi di mana? Di bahagian hujung kerongkong, ataupun kita panggil dalam bahasa Arab adna al-halqi. Adna al-halq, hujung rengkung. Baik. Jadi ini adalah teori. Ini hanya semata-mata teori, tetapi memang keluar betul di tempat tersebut, iaitu hujung kerongkong. Saya akan lebihkan kepada praktikal. Kita nak turun ke lapangan yang betul. Kalau bercakap tentang teori, semua orang boleh cakap huruf ni keluar daripada sini. Tapi cara nak pelaksanaan tu kadang-kadang ramai tak mampu buat. Jadi kita nak tengok muka surat 8. Semua tengok muka surat 8. Semua buka muka surat 8. Kita nak pi satu kotak ke satu kotak. Kotak yang pertama huruf kha berbaris fathah. Sebelum itu saya rasa saya terlupa tadi nak abang nama dia. Nama dia yang betul adalah kha. Kha. Banyak orang dan ramai orang yang sebut nama dia tak betul. Banyak orang sebut kha. Kalau tanya huruf apa, dia kata huruf kha. Bukan huruf kha, nama dia kha. Ejaan dalam bahasa Melayu Rumi, kita akan eja K-H-A, ada koma kat atas tu, kha. Yang mana ejaan dalam bahasa Arab, kha, fathah, ada alif, kemudian ada hamzah selepas pada alif. Kha, kha, nama dia kha. Lepas ni kalau orang tanya ni huruf apa, kita kata huruf kha. Jangan dia sebut huruf kha, salah, tak betul. Sebut nama pun tak betul. Nama yang betul kha. Sebut ramai-ramai kha. 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 Bukan kha. Kalau sebut kha, itu adalah sebutan bagi kha yang baris dia fathah, baris atas. Baru kita kata kha. Ni nama dia kha. Kalau dia fathah, kita sebut kha. Okey, kotak yang pertama. Semua tolong tengok kotak yang pertama dan saya harap semua dapat mengambil bahagian. Okey. Kotak yang pertama kha berbaris fathah. Okey, apabila ia berbaris fathah baris atas, sebutan yang akan kita baca, yang kita akan sebut adalah dengan membuka mulut. Buka mulut bagi besar. Boleh masuk 2 jari kadar bukaan mulut tadi. Cuba sebut kha. Kha. Okey, huruf kha ini kalau ayah-ayah ibu-ibu biasa dengar. Ada yang mengajak huruf kha ini akan mengeluarkan sautus syakhir. Apa maksud sautus syakhir? Suara berdengkur. Ada yang mengajak untuk kita mengeluarkan bunyi berdengkur, bunyi mengerah untuk mengeluarkan huruf kha. Memang betul yang saya kata ni betul lah. Kalau ikut apa yang mereka ajak tu betul. Cumanya jangan berlebihan. Berlebihan di dalam ilmu tajwid kita panggil takalluf. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Jazari, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Jangan berlebihan. Maksud saya berlebihan tu macam mana? Kita tekan rengkung, hujung rengkung tu terlalu mendalam, macam nak pecah rengkung tu. Ada yang baca kha kan. Itu sebutan yang membebankan huruf, yang tak sempurna. Yang betul macam mana? Kha. 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 Dia keluar bunyi. Itu bunyi dia. Mula-mula kita tidur keluar dulu. Saat kita nyenyak sikit baru dia keluar hak betul tu.
kan. Hak tu hak betul-betul keluar tu, hak tu tak mau, hak tu berlebihan. Kita nak yang mula-mula kita mengerah waktu kita tidur, mula-mula tidur tu, lepas tu dia keluar kan. Dia keluar bunyi macam mana? Itulah sebutan kha. Sebut kha. Kha. Jangan baca kha. Jangan baca begitu. Macam tu tak betul. Hak tu membebankan huruf. Dan kita pun teruk, rasa teruk sebut kan. Sedangkan sebutan dia relax. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Baik. Okey, kha fathah buka mulut bagi besar, jangan muncung. Ada yang baca huruf ni dengan dia biat ataupun jadi tabiat, dia suka muncung. Dia baca macam ni, kha. Ni dia muncung ni, kha. Tak betul. Jangan baca kha. Kha lagu ni tak betul. Bukan kha tetapi kha. Mulut kena buka. Bagi dia keluar bunyi A betul-betul. Jangan campur bunyi O dalam sebutan. Okey, kotak yang kedua. Kotak yang kedua, kita akan baca baris kasrah. Kita kena faham dulu apa maksud kasrah. Kasrah bermaksud infirajul fak ataupun inkhifadu al-fak as-sufli. Kita akan selingai ataupun kita akan tarik bibir bawah pi ke belakang sampai nampak gigi bawah tersusun. Cuba sebut khi. Jangan tekan mendalam. Kalau tekan mendalam dia jadi khui kan. Dia jadi mendalam. Yang tu membebankan huruf kha. Huruf ni tebal ataupun nipis? Tebal. Huruf ni adalah huruf yang tebal. Dia bukan huruf yang nipis, huruf yang tebal berdasarkan matan Jazariyah yang disebutkan oleh Imam Ibn Jazari, iaitu wasab'u ulwin khussa dhatin qid. Ada 7 huruf, salah satunya adalah huruf kha yang bersifat dengan isti'la. Okey, sekali lagi sebut khi. Dhammah, tengok kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga baris dia baris dhammah. Dhammah bermaksud muncung mulut, baris depan, muncung mulut. Semua tolong muncung mulut, jangan segan, sebut khu. Jangan tekan terlalu mendalam. Jangan baca khu kan, sebahagian yang baca macam tu. Yang tu adalah bacaan yang berlebihan. Sekali lagi, ulang balik pada awal, itu adalah asas dia. Ketika mana berbaris atas, buka mulut bagi besar, sebut kha. Baris kasrah, tarik bibir bawah pi ke belakang sampai nampak gigi bawah tersusun, sebut khi. Baris dhammah, muncung pi ke depan, jangan segan, sebut khu. Sistem ni sama. Bukan kata untuk huruf kha yang kita duk bincang saja. Semua huruf-huruf Arab yang ada di dalam Al-Quran, baris fathah mulut buka, baris dhammah mulut muncung pi ke depan, baris kasrah tarik bibir bawah pi ke belakang. Tapi tak ramai yang mampu buat macam tu. Banyak orang dia segan nak muncung. Kes tu yang dia jadi, kalau kita segan muncung, kes tu yang keluar bunyi dhammah sekerat tu. Biasa dengar tak dhammah sekerat? Dhammah yang sempurna, dia muncung mulut ke depan, keluar bunyi U, khu. Tapi kalau dhammah sekerat, dia muncung ala kadar, dia tak muncung betul. Lah kali keluar bunyi apa? Keluar bunyi O, kho. Pasal apa? Pasal mulut tak mau nak muncung. Kho, bukan khu. Sebab tu kena muncung tirus ke depan. Kalau kasrah pula, dia boleh jadi kasrah sekerat. Kasrah yang betul-betul adalah khi, dia keluar I. Kalau kasrah yang sekerat, dia bunyi khi, dia bunyi I, dia keluar I. Sebab tu kita duk dengar ada yang baca bismillah, dia bunyi I tu, semua tu adalah kesempurnaan baris tu tak kemas. Sebut baris tu tak kemas. Bila sebut bismillahirrahmanirrahim, baris apa yang problem kat itu? Baris kasrah. Bismillah bunyi B, millah me, hirra he, nirrahim ne. Sedangkan kasrah tak boleh keluar I, tak betul. Yang betul mesti keluar I. Bagi sempurna. Tanabbahu ila itmam al-kasrah inda nutqi bil harf. Jadi kita akan baca khi. Kalau ba tadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Yang tu yang betul. Kalau baca sambil lewat jadi bismillahirrahmanirrahim. Tu yang jadi itu tu. Itu adalah sebutan yang tak betul.
Okey, ulang balik huruf kha. Okey, sekali lagi. Ambil asas dia betul-betul. Buka mulut bagi besar. Kha. Kha. Khi. Khi. Khu. Bila kita sebut khu, mulut kena buat apa? Kena muncul. Okey, tolong faham bagi betul-betul. Sekali habis kita bincang, saya akan tanya soalan. Bukan nak tanya seorang-seorang dah. Habaq siang ni. Nanti tak main pula. Dah. Saya akan tanya secara umum. Saya kena jawab soalan lagi. Okey, tengok kotak yang keempat, sebut kha sukun, sebut ba. Dengar tak bunyi kha macam mana? Itu bunyi dia. Kan? Sekali lagi. Ba. Jangan baca terlalu menekan. Jangan baca bakh. Kan keluar bunyi tu macam hak mengeroh betul-betul tu, hak tu kita tak mau, tak betul sebutan tu. Sekali lagi. Ba. Okey, kalau kita tengok huruf kha berbaris sukun, baris mati, bunyi yang keluar daripada sebutan ni adalah bunyi yang memanjang pada sebutan dia. Yang ni dalam bab sifat kita panggil rikhwah. Suara dia berjalan. Sekali lagi. Ba. Jangan baca memendek. Jangan baca bakh. Tak dan habis surah dia kita dah berhenti dah. Jangan baca bakh. Tetapi kita baca bakh. Macam tu. Okey, tengok kotak yang seterusnya. Munculkan mulut sebab dhammah, muncul mulut. Khu. Khani. Tanwin bertemu dengan kha. Di sini ada satu hukum tajwid yang dipanggil sebagai izhar halqi. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita perlu ingat huruf bagi hukum izhar semuanya keluar daripada rengkung. Ada berapa huruf? Ada 6 huruf, iaitu hamzun ha, ainun ha, ghainun kha. Huruf kha keluar di mana? Rumah dia di mana tadi kita mengaji? Rengkung. Jadi semua huruf yang keluar di rengkung adalah hukum bagi izhar halqi. Dengung ke tak dengung? Tak dengung. Kita perlu jelaskan nun mati ataupun tanwin. Sekali lagi sebut khani. Khafna. Minal mukhni. Makhikhan khalikha. Bagus, masya-Allah. Okey. Jadi itulah sebutan bagi huruf kha yang fasih, yang betul, yang fasih. Okey, untuk nak semak sebutan kita betul tak betul, sebenarnya kita perlu bertalaqi lah. Kalau macam ni, saya hanya boleh bagi penerangan, berikan bimbingan. Boleh dikatakan sekitar 20 hingga 30% saja yang saya boleh bantu dalam kuliah ni. Selebihnya diri sendiri kena cari guru, baca depan guru. Itu pun mestilah guru yang sama penerangan dia macam saya cerita tadi. Sebab ada guru yang dia suruh keluar bunyi mengeroh betul ya tu. Ada yang suruh baca kha kan. Kalau ikutkan, kalau apa yang kami mengaji tak betul ya lah. Itu berlebihan dalam sebutan. Kita pun rasa teruk kita sebut begitu. Sebut biasa ya. Kha, khi, khu, bakh. Macam tu je. Tak boleh terlalu menekan. Kalau kita terlalu menekan, keluar bunyi mengeroh tu terlalu kuat, berdengkur terlalu kuat, kesan dia akan menghilangkan sifat yang ada pada dia. Apakah sifat yang ada pada huruf kha? Antaranya adalah sifat angin ataupun yang dipanggil sebagai hams, mahmus, dia keluar angin. Kemudian dia ada sifat yang dipanggil sebagai rakhawah lah. Tetapi yang angin tu hak paling yang paling terkesan kali, angin tu akan hilang sifat tu kalau terlalu menekan. Okey, baik. Jadi kita nak mula sekali lagi, ulang balik bagi dapat betul-betul. Sebut buka mulut bagi besar, berbaris fathah, sebut kha. Kasrah, tarik bibir mulut bawah ke belakang sampai nampak gigi bawah tersusun, sebut khi. Dhammah, muncul mulut tirus ke depan, khu. Sukun bagi suara dia memanjang, sebut bakh. Jangan baca bakh. Apa kesalahan ni? Qalqalah pandai. Ada lantunan kan? Huruf kha bukan huruf qalqalah. Okey, sambung, muncul mulut semua, sebut khu. Okey, jelaskan tanwin
Jelaskan tanwin sebab izhar, sebut khani. Panjangkan suara kha, khafna. Minal mukhni. Tarik bibir bawah ke belakang, sebut makhikhan. Jelaskan tanwin kerana izhar, sebut makhikhan khanikha. Okey, cantik. Okey, sebelum kita nak masuk tahsin, kita nak baca berlagu dulu. Ingat lagi tak ada 2 rangkap lagu dia? Saya sebut kemudian ikut. Khakhihu bah, khukhan khalikhah, minal mukhni makhikhan khalikhah. Minal mukhni makhikhan khalikhah. Sekali lagi, sebut beramai-ramai. Kita baca sekali, semua sekali serentak. 1, 2 mula. Khakhihu bah, khukhan khalikhah, minal mukhni makhikhan khalikhah. Okey, sebelum masuk tahsin, saya nak tanya soalan. Tadi kan saya kata saya nak tanya soalan. Tolong jawab. Soalan ini adalah untuk menguji ayah-ayah, ibu-ibu sama ada faham ke tak faham, ataupun pasang telinga saja tapi tak faham. Soalan yang pertama, huruf kha, rumah dia adalah daripada kerongkong. Secara khusus, kerongkong di bahagian yang mana? Hujung kerongkong. Ada berapa huruf? 2. Ghain dengan kha. Di manakah makhraj ataupun rumah bagi kha? Hujung kerongkong. Okey. Tebal ataupun nipis huruf kha? Tebal. Tebal ini di dalam sifat huruf kita panggil isti'la. Apa maksud isti'la? Terangkat pangkal lidah. Ni saya abang pasal saya tak sebut tadi. Terangkat pangkal lidah ketika menyebut huruf. Apa natijahnya bila pangkal lidah terangkat? Akan mengeluarkan suara tebal daripada mulut. Suara tebal itu dipanggil tafkhim. Tafkhim ataupun mufakham. Mana-mana istilah pun boleh sebut. Okey, kemudian huruf kha, kalau berbaris fathah, mulut bukaannya sederhana ataupun bukaannya besar? Bukaannya besar. Besar tu kalau ikut kesempurnaan boleh masuk 1 jari atau 2 jari? 2 jari. Kalau 1 jari untuk huruf tebal ke nipis? Nipis. Ingat, huruf tebal 2 jari, huruf nipis 1 jari. Maksudnya 2 jari ni lebih besar lah bukaan mulut tu. Kita kena buat apa? Bila mana huruf tu berbaris fathah, buka mulut. Kalau huruf kha berbaris kasrah, kita nak kena buat apa? Kita nak kena tarik bibir bawah pi ke belakang. Khi. Kalau dhammah, kita kena muncungkan mulut. Kalau sukun, mulut kena buat apa? Mulut kena kembali asal. Kembali asal ni maksudnya dia tak ada muncung, tak ada tarik pi ke bawah, biasa ya. Tapi banyak orang yang suka sebut huruf kha ni, kalau sukun depa suka muncung. Contoh dia macam mana? Bakh. Depa suka muncung bakh. Yang betul tak boleh muncung, sebab muncung ni hanya milik rumah bagi dhammah, baris depan saja. Baris sukun tak boleh. Jadi jangan baca bakh, yang betul bakh. Mulut kembali asal, cuma buka ya. Bakh. Okey, selesai untuk kha. Kita sambung insya-Allah tahsin Al-Quran. Okey, surah yang kita dah bincang lah ni adalah surah Al-Mulk. Okey, semua buka surah Al-Mulk. Muka surat berapa kita nak sambung? Muka surat 562 ayat. Ada yang tanda tak? Ayat berapa lah kita berhenti hari ni? Ayat berapa kita lah berhenti?
Ayat 18, 14. Ayat 14 kita berhenti, kita akan sambung ayat 15. Muka surat 563. 563. Safha 563. Surah Al-Mulk, juzuk yang ke-29. Al-juz'ut tasi' wal-'ishrun. Kita akan baca bersama-sama insya-Allah. Semua buka mushaf, jangan ada yang terkecuali. Kalau boleh tengoklah Al-Quran. Okey, ambillah bahagian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم. Baik, cuba tengok ayat 15. Ayat 15 suratul Mulk. Bermula pada kalimah yang pertama iaitu huwa. Huruf ha, ha tu dipanggil ha besar, berbaris apa? Dhammah. Jangan lupa buat apa? Muncungkan mulut. Huwa. Okey, sebut huwa. Jangan baca huwa. Huwa tu tak kena dekat waw tu. Tak kena dekat waw sebab kita baca tebal. Yang betul nipiskan waw tu. Huwa. Huwa. Huwa alladhi. Huwa alladhi. Huruf dhal, berhati-hati. Huruf dhal adalah huruf yang rumah dia adalah daripada hujung lidah menyentuh kepala gigi atas.
lidah akan keluar sikit menyentuh hujung gigi atas. Jadi sebut zi. Keluarkan lidah sikit. Kalau tak keluar lidah, dia tak sempurna, takut jadi zai. Sekali lagi, zi. Huwallazi, huwallazi ja'ala, ja'ala. Okey, huruf jim, huruf ain, huruf lam. 3 huruf ni nipih ke semua dia. Nipih keseluruhannya. Kita akan baca dengan nipis. Ja'ala. Itu kalau satu-satu. Ja'ala. Jangan baca tebal. Jangan baca serupa macam kita baca kha tadi. Huruf kha tadi kita buka mulut besar, dia bunyi A betul. Kha kan. Dekat sini tak boleh. Kita tak boleh kata ja'ala. Jadi salah. Salah dia sebab kita menebalkan huruf. Ni nipih. Sekali lagi. Ja'ala. Ja'ala. Huwallazi ja'ala lakum, lakumul arda, lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jangan macam mil itu jadi tebal tu pada ra. Ra berbaris kasrah mestilah dinipiskan. Muraqqaq, dipanggil muraqqaq. Sekali lagi, mir rizqih, mir rizqih. Kemudian kita berhenti dekat rizqih, hujung dia ada huruf apa? Huruf ha simpui. Huruf ha simpui, kalau nama kata kita nak berhenti, mestilah huruf ha itu kedengaran bunyi dia. Mesti dengar bunyi dia. Apakah sifat yang ada pada huruf ha simpui kalau berbaris sukun? Dia di antara dua. Yang pertama dari sudut nafas. Yang kedua dari sudut suara. Kalau kita berhenti pada ha berbaris sukun, nafas kita akan mengalir. Maka apa kesannya kalau nafas itu mengalir? Akan menyebabkan angin keluar daripada mulut. Sebab tu orang dok kata huruf ni kalau baca keluar angin. Keluar angin tu kih apa? Kih aliran nafas mengalir. Jadi huruf ha ni dia mengalir. Angin dia berjalan. Angin dia kita kata mengeluarkan angin lah. Kemudian huruf ha dalam bab suara dia berjalan. Macam mana kita sebut kha tadi, dia berjalan kan? Baf. Ha ni pun berjalan juga. Jadi kita akan baca qih. Sebut qih. Qih. Jangan baca berhenti mengejut seolah-olah macam dia tak ada. Contohnya kita baca mir rizqih, mir rizqih. Tu berhenti mengejut tu. Yang betul mir rizqih, qih, qih. Dia ada bunyi memanjang pada ha tu. Sekali lagi sebut qih, qih, mir rizqih. Bukan mir rizqih. Wa ilaihin nusyur. Tebal kan nipih ra tu? Tebal. Jadi kita akan baca an-nusyur, an-nusyur. Tapi ingat, mulut kita jangan duk muncung terus. Jangan muncung sampai habis bunyi ra tu. Kalau ikutkan kesempurnaan dia tak tepat sebenarnya. Sebab apa? Sebab kan kita mengaji muncung ni hanya milik dhammah saja. Bila kita berhenti, adakah dia akan terus menerus dengan baris dhammah ataupun bertukar menjadi sukun? Kalau kita nak berhenti, huruf tu asal dia dhammah. Tapi bila kita berhenti, adakah masih lagi dhammah ataupun dah jadi sukun? Dah jadi sukun. Bila kembali menjadi sukun, mulut kita dah habis tempoh memuncungkan mulut. Jadi kita kena baca an-nusyur. Kembalikan mulut kita. An-nusyur. Jangan muncung terus. Jangan baca an-nusyur. Habis dah bunyi pun duk muncung lagi. Tu kalau ikutkan tak ubah kena. Yang betul mulut ni dia kena kembali asal balik. Irja'. Kembalikan muncungan tadi kepada bentuk yang asal. Sekali lagi tengok mulut saya.
An-nusyur. An-nusyur. Kembalikan mulut tu. Okey. Baik, cuba ambil sekali lagi ayat 15, silakan baca. Huwallazi, berhenti dekat min rizqih. Tarik nafas, silakan baca, kuatkan suara. Okey, ada satu tempat, yang tempat ni adalah kesalahan yang sangat halus, jarang kita dengar orang bercakap, iaitu adalah pada perkataan ja'ala dengan lakum. Ja'ala di dalam bahasa Arab adalah kalimah wahidah, satu perkataan, ja'ala. Lakum, lam satu kalimah, kum satu kalimah. Jadi bermaksud ada tiga perkataan lah. Ja'ala lakum. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tolong perhati. Dekat sini ja'ala dengan lakum ada berapa lam kat situ? Ada dua lam. Yang pertama lam pada kalimah ja'ala, lam yang kedua pada lakum. Jadi jangan baca lam yang pertama dengan lam yang kedua dalam intonasi suara yang sama. Yang ni tak kena. Jangan baca huwallazi ja'ala lakumul, huwallazi ja'ala lakum. Ini tak betul. Yang betul huwallazi ja'ala lakumul arda, ja'ala lakumul arda. Itulah sebutan yang betul. Balik ni, cuba buka bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Cuba dengar, buka ayat 15, cuba dengar macam mana beliau baca. Beliau baca huwallazi ja'ala lakumul arda. Benda ni halus. Benda ni yang betul-betul mahir, terutamanya orang Arab. Macam guru saya misalnya Syekh Hisham Abdul Bari Rajih hafizahullah. Oh, beliau sangat meniti, sangat teliti dalam perkara ni. Sehingga kan kami ni, yang anak murid ni, saya kemudian antara yang bertalaqi dengan beliau adalah Ukhtana Farhatul Fairuzah, kemudian Ustaz Abdullah Fahmi Kelantan. Saya biasa dengar Ustaz Abdullah Fahmi baca dengan Syekh. Banyak Syekh teliti, Syekh akan tumpukan pada tempat-tempat tu. Benda halus tu. Contohnya perkataan dalam surah Al-Mulk, biyadihil mulku. Kita tak boleh baca biyadihi, salah, bukan biyadihi. Yang betul biyadihil mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku. Kita tak boleh baca dengan menekan pada huruf ba. Tabarakalladzi biyadihi, itu salah, tak betul. Yang betul tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Kemudian wa huwa, tu pun sama. Jangan baca wa huwa. Yang betul adalah wa huwa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam tu. Okey, dekat sini cuba dengar saya baca sekali lagi, kemudian ikut. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Betul. Jangan baca huwallazi ja'ala lakumul, ja'ala la tu bunyi sama tu. Sepatutnya ja'ala lakumun. Sama juga macam kita dengar. Biasa dengar ada wa idza qila lahum. Yang betul wa idza qila lahum. Jangan baca wa idza qila lahum. Tu tak betul tu. Kalau teliti betul, sebutan tu tak tepat. Tak tepat dari sudut apa? Ni cara orang Arab sebut lahjah. Boleh jadi ikhtilas. Okey? Baik. Okey, cuba perhabis. Wa ilaihi, silakan baca.
wa ilaihin nusyur. Okey, insya-Allah saya akan bagi peluang. Ada tak siapa-siapa yang nak baca? Semua berat, tunduklah. Jangan duk tunduk. Ni tanya. Ni tanya. Ada tak siapa-siapa yang nak baca? Terbuka. Siapa nak baca? Okey, silakan baca. Kuatkan suara. Tafadhal. Okey, jangan baca ja'ala. Tu. Huwallazi ja'ala lakum. Okey, dekat kalimah al-ardha, huruf ra tu bagi tebal lagi. Al-ardha, ardha, lakumul ardha. Kemudian satu tempat lagi, manakibiha wa kulu mir rizqih. Sahakan mana tadi? Okey, cuba ambil sekali lagi. Ambil sekali lagi dekat huwallazi. Okey, huruf waw jangan tebal, jangan baca wa, nipiskan waw tu. Okey. Cuba habis wa ilaihi. Wa ilaihin nusyur. Tebalkan waw. Okey, barakallahu ta'ala fik. Cuma dekat ja'ala lakum tu lah bagi dapat. Okey, siapa yang nak tahu cara sebutan dia, balik ni buka bacaan Syekh Al-Husari. Semua orang biasa dengar lah suara dia tu, dia baca slow-slow, yang satu kan. Kan. Cuba dengar. Tengok ayat 15, cuba dengar dia baca. Okey, kita bagi peluang seorang lagi insya-Allah. Ada siapa yang nak cuba? Boleh. Okey, silakan. Habis? Wa ilai. Okey, dekat kalimah al-ardha, perasan tak huruf ra tu tebal kan? Huruf hamzah tu nipis. Jangan baca al-ardha. Al-ardha. Kemudian tadi dekat ja'ala lakum tu betul dah. Cuma dia terberhenti saat dekat la tu kan. Tapi sebutan tu betul dah. Cuma bagi dia sambung terus, jangan berhenti. Huwallazi ja'ala lakumul arda wa idza qila lahum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Misalnya dalam surah apa? Dalam surah As-Sajdah kan. Kita kena jaga. Okey. Ambil satu ayat lagi, silakan baca ramai-ramai. Amintum, silakan baca semua. Okey, mula-mula baca tadi jangan baca bukan itu bunyi tebal, nipis. Amintum. Okey, kemudian dekat yakhsifa. Tadi kita mengaji yang ni tadi, huruf kha. Cuba sebut yakhsifa. Yakhsifa. Cantik. Jangan terlalu menekan, jangan baca yakhsifa. Yakhsifa itu sebutan yang membebankan huruf kha. Biasa ya. Yakhsifa. Yakhsifa. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Okey, saya bagi peluang. Ada siapa-siapa yang nak cuba ayat ni? Okey, orang yang berlainan pula.
Okey, jangan tunduk, saya tak suruh lah. Saya tanya, saya tengok kanan, saya tengok kiri. Jangan bimbang, tengok atas balik. Jangan tunduk. Ada tak? Okey, kalau tak ada, kita akan berhenti pada ayat 16 tu. Okey, nanti kita sambung ayat 17. Tolong tanda ayat 17 kita akan sambung nanti pada pertemuan akan datang insya-Allah taala. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang, yang lemah, yang dhaif adalah daripada diri saya sendiri. Hakikat baik ataupun buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم تلاوة القرآن وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.